Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan hadir bersama dengan saya. Apa khabar saudara semua? Saudara DS Check. Saudara, salam. Saya minta maaf lah hari ni nama-nama tak nampak naik. Aduhai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan hadir bersama dengan saya. Apa khabar saudara semua? Saudara DS Check. Saudara, salam. Saya maaf saudara, ada sedikit pembetulan ya. Apa khabar saudara semua? Saudara KR Ken, nama-nama tak nampak ni. Macam mana saya nak buat? Saya tak tahu nama yang bawah tak nampak. Saudara Muhammad Puzi. Aduh. Tak maaf lah saudara, saya akan santuni saudara usai pencerahan saya malam ini. Saudara, sebab bila saya menggunakan Surah Mizi ya. Baik, kita mulakan pencerahan malam ini dengan laporan tentang COVID-19. Hari ini tanggal 5 Ogos, hari Khamis, malam Jumaat, saudara. Suasananya amat menggerikan. Hari ini sudah mencapai 20,596 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, saudara. Dan jumlah keseluruhan 1,203,706 orang yang mengundang sejumlah 164 kematian, dan jumlah kematian hari ini adalah 10,019 orang. Teramat tinggi. Inilah agak mengerikan kita ya, apa ini Fauzi, Saudara Arah, Saudara Jinggo. Di Perlis, alhamdulillah nampak raya susut sedikit. Semalam sebelah, hari ini 4. Di Kedah terus meningkat. Semalam 1,371, hari ini 1,446. Di Pulau Pinang juga meningkat terus. Semalam 867, hari ini 1,022 orang. Begitu juga di Perak, semalam 662, hari ini 916. Di Selangor juga meningkat. Semalam 8,377 dan hari ini 8,549. Cuma ada susut sedikit lah di wilayah Persekutuan. Tapi masih lagi angka 2,000 ke atas. Kerana semalam 2,467. Hari ini 2,163 Melati ya. Di Putrajaya juga ada peningkatan. Semalam 46, hari ini 50. Begitu juga di Negeri Sembilan terus meningkat. Daripada 800 dia naik pada 989. Di Melaka juga terus naik daripada 508 kepada 622. Begitu juga di Johor. Semalam Johor 1,162, hari ini 1,300. Cuma ada sedikit susut di Pahang. Semalam 558, hari ini 426. Di Terengganu terus meningkat. Jadi warga Terengganu berhati-hati saudara. Nampak gayanya di Terengganu juga ada peningkatan yang begitu ketara saudara. Berhati-hati di Terengganu ni. Di Kelantan, alhamdulillah ada susut saudara. Semalam di Kelantan 1,003. Susah hati juga kita tengok. Tapi hari ini susut 772 ya. Di Sabah terus meningkat. Semalam 949, hari ini 1,062. Dan begitu juga di Labuan, balik pada 2 angka. Semalam 5, hari ini 15. Dan di Sarawak juga terus meningkat, 552 kepada 759. Jadi jumlah keseluruhan untuk bulan ini masuk hari yang kelima saudara. Hari ini 20,596 warga kita yang dijangkiti keseluruhannya untuk bulan ini saja ya saudara, bulan Ogos, bulan kemerdekaan, sudah mencecah 90,434 orang. Begitulah gambaran yang perlu dapat saya laporkan berhubung dengan kedudukan virus corona di seluruh negara. Saya berusaha kita untuk memutuskan
jaringan virus corona di seluruh negara, saudara. Baik, kita pergi pada tazkirah singkat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, cintailah orang yang kamu cintai sekadarnya. Boleh jadi orang yang sekarang kamu cintai satu hari nanti menjadi orang yang kamu benci. Begitu juga andai kamu membenci, bencilah sekadarnya. Mungkin satu hari nanti dia menjadi orang yang paling kamu sayangi. Ini adalah hadis daripada Sunan Tirmizi, hadis sahih. Jadi pengajarannya sifat cinta dan kasih sayang adalah fitrah manusia. Namun biarlah berpada-pada ataupun seadanya. Sebagaimana kamu mencintai pasangan kamu atau ahli keluarga kamu, jangan terlalu berlebihan. Ya? Jika berlaku kematian atau orang yang disayangi meninggalkan kita, dia akan mewujudkan impak perasaan, impak kesedihan yang teramat hingga boleh mendatangkan padah ataupun mengganggu kesihatan kita. Jadi untuk itu cintailah saudaramu sewajarnya dengan memberikan hak-haknya tanpa berlebihan dan tanpa meremehkannya. Jadi Hasan Basri radhiyallahu anhu berkata, hendaknya kalian mencintai, jangan berlebihan, dan membenci, tidak keterlaluan. Kerana telah ada orang yang berlebihan dalam mencintai suatu kaum, akhirnya kaum itu binasa. Ada pula yang berlebihan dalam membenci suatu kaum, juga akhirnya kaum itu binasa. Begitulah saudara, segala-galanya kita harus lakukan dengan kesederhanaan. Baik, untuk mutiara kata kita hari ini, jadikan setiap fajar pagi itu permulaan dan tenggelamnya mentari sebagai penutup kehidupan. Jadi fikirkanlah begitu pendeknya hidup ini. Oleh itu, kita tinggalkanlah catatan yang baik terhadap orang lain pada setiap hari. Ini mutiara kata ini adalah daripada John Ruskin, kiriman sahabat saya, saudara Hibil Hasan. Terima kasih Bil atas kiriman mutiara kata yang cukup berarti bagi kita semua. Baik saudara, usai mutiara kata, kita masuk salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Kalau negara berbelanja tanpa had, negara akan muflis. Jadi saudara yang dah dapat duit kumpulan wang simpanan pekerja, tak ada pula yang beritahu pada saya dapat sepenuhnya ke, berapa jumlah. Tapi kabarnya banyak juga yang gagal untuk mendapatkan pemerolehan dengan sepenuhnya. Kerana katanya lah bahawa jumlah yang tersimpan itu tidak mencukupi, katanya. Saya tak tahu. Jadi bagaimanapun berusahalah, ambillah apa yang ada seadanya lah. Sama ada I Lestari ke, I Sinar ke, I Citra ke, asalkan jangan I hate you. Baik saudara, sekali lagi saya ingin mengumumkan bahawa saya tidak pernah mengupah atau meminta sesiapa pun bagi pihak saya untuk menghubungi saudara untuk menawarkan sesuatu perkhidmatan ataupun menawarkan sesuatu skim keberuntungan. Malahan tidak juga saya menawarkan sesiapa untuk meminta wang dari pihak saya. Ingat saudara, kalau ada sesiapa yang menghubungi saudara, maka lebih baik delete lah. Kalau agak pelik sikit, hubungi pihak polis. Ya saudara, saudara Faizal, dia kata dia dapat RMK 1,000 saja. Alhamdulillah lah Faizal, itu aja. Apa nak buat dalam keadaan kita sekarang ni, berbelanjalah seadanya saudara Faizal. Baik, tajuk perbincangan kita malam ini adalah Fiesta, jual beli wakil rakyat. Jadi pesta dah sekarang ni, jual beli wakil rakyat. Lelong, tak ada loceng je lagi. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Dalam curipan pantunnya begitu indah pada saya. Katanya, penuh semangkuk perahan santan, sedikit garam, dipercik ke anak. Ya? Hujah berkokok, bak ayam jantan, diserang mengeram, bak ayam betina. Itu kata rangkap pertama. Rangkap pantun kedua, kata Pak Nazir, malam ni saya baca 3 rangkap. Cantik pantunnya. Rangkap kedua, kata Pak Nazir, sambil bermadah memandu kereta, ternampak bayan di dalam kabus. Kalau sudah terlepas kata, emas sekoyan tak dapat menebus.
Jadi sebab itulah kita harus berhati-hati bila kita bercakap, kita mengungkapkan sesuatu. Festa masak sukaria. Saudara di Instagram selalu terganggu nampak gayanya ya. Kemudian kata Pak Nazir lagi, sebelum Kak Sarah kait rambutan pagi hari mengajar budak, terlalu gairah dianugerah jawatan, terlupa diri dijadikan bidak. Jadi kalau mereka yang terlalu mengejar untuk mendapat jawatan, maka dia lupa diri bahawa dirinya telah pun menjadi bidak-bidak di papan catur. Dah tak ada nilai lah apa sebenarnya. Duduk kat situ, orang atuk ke kiri lah, ke kanan lah, ke depan lah. Begitu keadaannya saudara ya. Itu kata Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir atas peringatan dan pantun yang cukup indah yang dikirimkan kepada kita untuk kita santuni bersama saudara. Saya juga ingin memberi peringatan kepada siapa saja yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube. Semua ini adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Jadi oleh itu fikir-fikirkanlah sebelum anda melakukan suntingan dan masukkan dalam channel YouTube ke ataupun Instagram dan sebagainya, bahawa saya tidak bertanggungjawab saudara. Sebab itu saya katakan, kalau nak pakai semua dari awal sampai habis. Tapi kalau setakat 15 minit, 10 minit, lari maksudnya. Dan pencerahan ini saudara adalah pencerahan politik. Dia bukan untuk berkempen untuk sesiapa, tidak. Ini adalah culipan yang saya dapat daripada apa yang tersiar dalam media sosial, dalam akhbar, dalam media elektronik, TV dan sebagainya. Dan saya cuba kupas mengikut kefahaman saya. Kerana itulah saya kata, pencerahan politik ini kita berprinsipkan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Anda boleh bersetuju, anda juga boleh tidak bersetuju. We must agree to disagree saudara ya. Dan paling penting, gunakanlah bahasa yang baik apabila saudara menyantuni ruangan ini kerana ramai yang menontonnya. Janganlah kita menggunakan ayat-ayat yang tidak baik sebab kita adalah bersaudara saudara. Islam menuntut sama Islam itu. Sebab itu kalau saya mengkritik pun, saya cuba berusaha untuk menggunakan bahasa-bahasa yang baik untuk kita santuni bersama. Ya saudara, kita bermula dengan tentang nampak gayanya dapatan saya di Sabah sudah mula bergolak. Sebenarnya dalam diam Sabah sudah bergolak kesan daripada apa yang berlaku di Putrajaya dan sebagainya. Jadi saudara Fazli, kerajaan tidak akan lagi menggunakan jumlah kes harian COVID sebagai penanda aras. Kerajaan akan guna kadar kemasukan ke hospital sebagai salah satu dari 3 nilai ambang. Saudara Fazli Hashim, saya kurang arif yang itu. Terima kasih atas pencerahan saudara. Tapi saya lihat sekarang Gemilang Daily melaporkan saudara ya. Gemilang Daily melaporkan bahawa kepimpinan Parti Bersatu Sabah telah pun menyuarakan pandangannya berhubung spekulasi bahawa gabungan rakyat Sabah sedang bergegar susulan daripada perkembangan politik di Semenanjung. Ini daripada parti PBS. PBS adalah sebahagian daripada gabungan parti Bersatu di Sabah. Sebab itu saya katakan, seandainya UMNO di Sabah mengambil keputusan keluar daripada gabungan rakyat Sabah ataupun gabungan rakyat Sabah, maka dengan bermodalkan 14 kerusi Dewan Undangan Negeri, dia bersama dengan warisan saja 28 sudah boleh menubuhkan kerajaan. Sebab itu berhati-hati. Ya, jadi saudara yang menghantar kiriman melalui Facebook ni, saya minta maaf sebab tulisan terlalu kecil dan di bawah sangat. Saya tak dapat baca saudara, apalah halnya. Saya minta maaf saudara. Suruh Pak Nazir bagi pantun lagi lah, insyaAllah. Saudara Pak Nazir, kawan-kawan semua minta pantun selalu ya. Zulkaya lah. Okey. Kemudian di Sabah itu, kalau kedudukannya, maka mereka akan jadi parti pembangkang. Sebab itu naib Presiden PBS sudah pun membuka mulut. Dia sudah memberi penjelasan bahawa perlulah ditamatkan krisis politik. Kalau tidak, nanti mereka juga kembali jadi pembangkang. Seandainya Parti Warisan bersama dengan UMNO 28 campur 14 kursi, maka jadilah 42 kursi dah cukup untuk tubuh kerajaan yang mantap tanpa ada PBS.
tanpa ada parti PBM. Ini gambaran saya dapat, dan sebagaimana yang saya katakan, saya berhubung juga dengan teman-teman saya, ahli Dewan Undangan Negeri daripada Sabah. Saya tak boleh sebutlah namanya. Dan mereka menyatakan mereka warisan is concerned, iaitu parti warisan tidak akan sama sekali untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi kalau itu keadaannya, dan UMNO sudah pun menarik sokongan dan kerjasama dengan parti PBM, kalaulah Bermota ambil keputusan mengikut kehendak Putrajaya, mengikut kehendak 338 Majlis Tinggi UMNO, maka besar kemungkinan Sabah akan berubah kerajaan. Itu gambaran yang saya dapat. Sebab itu saya tengok juga kita mengharapkan sesuatu yang baik di Sabah dalam apa keadaan pun. Kerana yang paling penting sekarang ni, rakyat perlu diutamakan. Sebab kalau kita asyik berpolitik, berbalah sama sendiri, tapi tidak menyantuni masalah rakyat, Sabah memerlukan sentuhan-sentuhan murni daripada pimpinan-pimpinan wakil rakyat yang telah mereka undi. Bukan lama pun, lebih kurang setahun lepas saja. So jangan abaikan harapan dan tugas anda sebagai ahli-ahli politik, sebagai ahli Dewan Undangan Negeri di Sabah. Bekerjalah untuk warga Sabah. Saya pernah pergi ke Sabah, saya melihat apa yang berada di Sabah. Saya kecewa. Kecewa kerana pimpinan terdahulu asyik bercakap soal politik, asyik mengisi tembuluk masing-masing. Sedangkan rakyat, warga Sabah terbiar. Ini keadaan sebenar-benar apa yang berlaku di Sabah. Jadi mereka kecewa. Tolonglah. Jadi kalau begitu keadaannya, saya dapatkan juga bahawa kerajaan yang ada hari ini masih lagi tidak menyalurkan apa yang dijanjikan. Banyak kawasan-kawasan yang masih lagi tak dapat peruntukan, kononnya ada bantuan prihatin dan sebagainya. Jadi saya bagi pihak rakyat Sabah, saya berseru pada teman-teman saya ahli politik, terutama daripada parti UMNO, santuni warga Sabah itu semurni mungkin. Mereka dahagakan perjuangan anda. Mereka dahagakan sentuhan anda. Rakyat Sabah jauh tinggal ke belakang dari segi sudut ekonominya, kehidupan mereka. Jadi sebagaimana yang selalu saya lantunkan, masalah air pun tak boleh selesai lagi. Apatah lagi dengan prasarana yang lain. Tentang jalan rayanya, bekalan apinya, bekalan internetnya, jauh ketinggalan. Jadi kita jangan menzalimi rakyat di Sabah. Mereka jugalah warga yang perlu mendapat sentuhan daripada setiap wakil rakyat. Saudara, kalau gitu keadaannya, kalau parti yang ada sekarang tak boleh memerintah, biarlah UMNO bersama dengan warisan. Saya minta maaf, bukan saya cuba untuk mewujudkan suasana keruh di Sabah, tetapi saya melihat kalau perjuangan rakyat Sabah masih lagi tidak dapat dilakukan, sentuhan rakyat Sabah tidak dilakukan, saya lebih rela UMNO bekerjasama dengan warisan. Saya dengar sendiri dengan telinga saya sendiri di subuh hari. Ada teman-teman kita di sini subuh, sana dah pagi dah. Saya lepas solat subuh tu, saya bercakap dengan teman-teman saya di Sabah. Mereka mengutarakan, tak percaya boleh tanya saudara Musli Oli. Walaupun berada di Kota Kinabalu. Jadi jangan aktiviti ekonomi tertumpu hanya di Kota Kinabalu saja. Jangan. Sebab kawasan banyak jauh lagi, di kawasan di Murut lah, di Kalabakan, Kinabatangan, di Sandakan. Mereka hidup dalam keadaan kedaifan. Dan saya melihat dengan mata sendiri, banyak lagi perjuangan harus diteruskan. Pemimpin silih berganti di Sabah, tapi janganlah rakyat terus terbiar. Ini keadaan saya, ya. Saya ingin nyatakan pada warga Sabah, I'm with you all. Let us fight for our right. Marilah kita bersama-sama menuntut hak kita sebagai rakyat yang perlu disantuni oleh pimpinan. Jangan mereka BGTS dah tu, minum rebusan hitam. Aduh. Saya punya Instagram kena kacau. Tak apa. Dia kacau lah. Sementara mereka boleh kacau lah. Kita tak ambil kasar. Sekejap ini saya bersimpati dengan teman-teman yang melayari Instagram ni. Tak baiklah, tapi anda nak buat-buatlah. Itu anda punya urusan. Dan saya melihat hari ni, nampak gayanya Datuk Seri Najib dia terus menyerang. Sebab apabila ungkapan yang dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri
kononnya kluster mahkamah dan sebagainya, Datuk Seri Najib dia mula menyerang sebab dia kata dia kod kenyataan Tan Sri Perdana Menteri dan ada pihak mahu saya campur urusan mahkamah. Tapi sebenar-benarnya kata Datuk Seri Najib, dia juga yang kata ordinan darurat sudah batal sejak 21 Julai. Tapi tidak. Dia juga yang kata pembatalan ordinan darurat tidak perlu perkenan Tuan Agong. Tapi dia buat U-turn semalam. Kemudian dia kata dia yang menjamin bahawa tiada lagi PKP menyeluruh bagi seluruh negara. Tetapi pimpinan Datuk Saidimuddin melakukan PKP 3.0, total lockdown dan PPN. Saya nampak cara Datuk Seri Najib menyerang ini adalah fakta. Berfakta, saudara. Kemudian dia juga berkata pada tahun 2021 lebih bersinar. Tapi hari ini kita masih lagi terus menderita berpanjangan. Dan dia kata dia menjamin bahawa PRU sebaik saja darurat tamat sebab darurat mampu kawal COVID. Katanya. Dia juga kata darurat amat diperlukan untuk melawan COVID dan bukan untuk kepentingan politik. Tapi COVID hari ini saja dah lebih 10,000 yang dijangkiti, lebih teruk lagi daripada mula dia mengambil alih pimpinan kerajaan di Putrajaya. Kemudian kata Datuk Seri Najib lagi, dia kata Tan Sri Muhyiddin juga yang kata bahawa parti PAS adalah parti ajaran sesat yang bawa fatwa songsang. Dia juga kata COVID dah terkawal dan jaminan kerajaan akan berjaya membendung COVID. Tapi habuk pun tak ada. Kemudian kata Datuk Seri Najib lagi, saya baca saudara, ini culipan daripada Datuk Seri Najib. Kita dengar, cuba kita fikirkan. Benar dia yang kata ini menjamin bahawa pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akan mencapai 7%. Tapi kini sudah dipotong separuh dan rakyat masih menderita selepas 2 bulan 24 hari dikurung sejak PKP 3.0 bermula. Kerana dia kata dia juga yang turun ke jalan raya dulu minta supaya GST dibantah. Ini GST ni zaman Datuk Seri Najib. Kerana kononnya tidak baik untuk rakyat dan negara. Tapi sekarang ni dia pula nak mengadakan balik GST. Jadi dia kata menurut Datuk Seri Najib, dia khianat Perdana Menteri yang kelima. Dia khianat Perdana Menteri ke-6. Dia khianat Perdana Menteri ke-7. Dia khianat Pakatan Harapan. Kerajaan dia tipu Parlimen. Dia derhaka. Jadi nak percaya statement dia yang mana? Dah terbukti pun bahawa mereka yang mahu kes digugurkan. Sedangkan cara terbaik untuk gugur ialah dengan memboleh dan bukan melawan. Itu kata sebenarnya betul lah. Kalau nak minta kita ada kes di mahkamah, kita nak gugurkan, sepatutnya kita boleh lah, bukan kita lawan. Sedangkan Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid Hamidi melawan. Di mana ada logikanya. Lagipun, kata Datuk Seri Najib, seseorang itu tidak dapat dibersihkan sepenuhnya dengan digugurkan kes. Dia mesti dibersihkan di mahkamah. Sebab itu Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datuk Seri Najib memilih untuk pergi ke mahkamah. Tak ada reason nak minta dia ke mahkamah digugurkan. Cuma dia kata tanyalah pada Xavier ke atau Menteri Kanan Topa ke dengan Mas Merati kita, mereka tu bersih lah tu. Sebab kes mereka tak ada pun kita dengar. Dan itu culipan daripada Datuk Seri Najib. Jadi dia mengatakan bahawa panjang dia tulis ni, satu persatu. Itu keadaannya. Saudara. Now, PRU 14 dulu, UMNO cuma menang 54 kursi. Saudara. Kursi Parlimen 54 saja. So, 15 ahli Parlimen UMNO melompat ke Parti Peribumi Bersatu. Dan seorang melompat ke Warisan. Tinggallah UMNO terkial waktu itu 39 kursi. Bagaimanapun, seorang telah pun meninggal dunia, maka tinggal 38. Kini, UMNO berpecah lagi, saudara. Jadi saya merasakan dengan angka 14 orang ahli parlimen yang masih lagi kekal bersama UMNO yang mengikuti keputusan Majlis Tinggi UMNO, maka parti UMNO menjadi semakin kecil. Kecilnya bukan dari segi di peringkat akar umbi, saudara. Bukan dia ambil kira daripada kepimpinan di negara, tetapi kecil untuk di parlimen. Jadi kalau begitu, dengan 14 kursi kita ada, sebab itu UMNO tidak bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri ke, nak mengambil alih kuasa atau tidak. Cuma kita hairanlah macam mana yang 24 orang tu yang merasakan mereka boleh jadi Perdana Menteri. Kita pun hairan. Itu gambaran saya perlu beritahu bahawa UMNO kena sedar diri. Kita bukan parti selepas daripada usai pilihan raya yang ke-14 dulu, kita merupakan parti yang kecil mewakili di parlimen. Jangan kita menjadi macam orang tu, dia cuma 6 orang aja di parlimennya, tapi rasa diri dia besar sangat-sangat.
Dia rasa dia berhak jadi Perdana Menteri. UMNO sedar diri. Kita kalah, okey, tak apalah, jalankanlah tugas sebagai ahli parlimen. Cuma yang kita kecewa bila di kalangan ahli parlimen kita ni meletakkan kepentingan peribadi. Ini masalahnya. Dan mereka tak peduli pun. Dan saya melihat bahawa Putrajaya seolah-olah tidak mahu menyantuni masalah rakyat, malahan menyinggung perasaan rakyat. Saudara lihat hari ini, di saat negara mencapai tahap 20,000 orang, bukan sikit saudara, 20,000 orang yang dijangkiti virus corona. Di saat rakyat terkurung, terpenjara di rumah, saat kita ni lenjan lah, rakyat ni lenjan, menahan derita penuh kepedihan, hingga ada yang terpaksa menahan lapar, tak cukup makanan. Di saat peluang pekerjaan kepada lebih 2 juta warga yang terhumban dalam jurang penderitaan, maka di saat itu jugalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan pelantikan Timbalan Presiden PBM, Saudara Faizal Azmu, mantan Menteri Besar Perak yang mengalami kehilangan kepercayaan daripada ahli Dewan Negeri di Perak sebagai penasihat kepada Perdana Menteri. Saya tak tahulah sebab tulisan daripada pengumuman itu bertaraf menteri. Kalau bertaraf menteri bukan sedikit wang yang akan dibelanjakan. Maka mereka mengeluarkan belanja untuk mereka lagi, bukan untuk rakyat. Seorang yang bertaraf menteri kena ada bodyguardnya, kena ada pemandunya, kena ada keretanya, kena ada rumah. Bertaraf menteri, saudara, tak lari daripada 2-3 ribu, lebuhlah. Sedangkan apakah salahnya kalau wang itu digunakan untuk berbelanja untuk rakyat? Rakyat tengah susah sekarang. Jadi, saya tak tahulah bagaimana kepimpinan boleh buat pengumuman begitu. Dan hari ini fiesta jual beli wakil rakyat, saudara. Sebab tu saya bila tengok keadaan begitu, saya teringat filem P. Ramlee. Jangan lupa saudara, filem 3 Abdul. Sebab P. Ramlee dalam skrip dia disebut dalam perkataan tu, jual orang lebih untung daripada jual unta. Wow. Jangan lupa saudara, episod itu. Jadi sekarang ini betul-betul jual wakil rakyat lebih untung, ribu-ribu, juta-juta, brother. Scheme of thing daripada jual unta. Sebab nak jual unta pun tak boleh, nak jual lembu pun tak boleh. Lembu-lembu sekarang ni pun takutlah COVID dan sebagainya. Baru ni raya haji yang lepas pun tak banyak lembu terjual. Jadi jual wakil rakyat lebih baik. Sebenarnya saudara, saya lebih menghormati pimpinan Majlis Tinggi UMNO yang mengambil keputusan bahawa tak apalah, kita hilang 30 orang ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional. Okeylah, kita tidak akan kehilangan 3.7 juta ahli UMNO. Ini yang paling penting. Sebab ini keputusan, ini bukan keputusan Majlis Tinggi. Ini bukan kehendak tuntutan daripada pimpinan Majlis Tinggi. Ini adalah kehendak akar umbi. Tapi mereka yang berada di anjung kuasa tidak mahu menerima hakikat. Mereka mengatakan bahawa semua ini orchestrate. Semua ini adalah unjuran daripada cara berpolitik Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya hairan. Sedangkan beliau menangguhkan. Teruk dia kena maki, teruk dia kena hamun. Selepas saja bahagian membuat keputusan, dia diam dulu, bawa mesyuarat Majlis Tinggi. Tak ada keputusan lagi. Kemudian bawa ke Perhimpunan Agung UMNO. Meletup dalam Perhimpunan Agung UMNO. Bukan dia yang bercakap, ahli-ahli perwakilan. Dan sebahagian daripada menteri yang masih lagi nak bersama tu, mereka ada di atas. Mereka ada di atas pentas, pakai baju merah, baju macam ni. Jangan lupa, itu Perhimpunan Agung UMNO. Setuju, semua setuju. Dan ini mengingatkan saya betul-betul peringatan Tok Mat ini benar belaka. Kita ni jangan jadi gajah. Masuk hutan jalan gajah lalu ranting tak patah. Jangan silap pulut aja. Betul. Sekarang ni menjadi realiti. Dan lepas Perhimpunan Agung UMNO masih lagi ditangguh. Oh, masa itu teruklah Zahid Hamidi kena serang. Malahan ada yang kata tak ada batu pelik. Minta maaf cakap saudara. Macam-macam. Tak tegas lah, tak ada hala tuju lah, penakut, pengecut. Dan bila UMNO buat keputusan melalui Majlis Tertinggi, ini bukan dia seorang.
Oh, sudah pula ada semua dia kena berhenti. Ini I cannot brain. Ini saya tak tahu. Sebab keputusan ini bukan keputusan daripada Zahid Hamidi. Ini keputusan Majlis Tertinggi. Majlis Tertinggi, Presiden, Timbalan Presiden, Naib Presiden, Ahli Majlis Kerja Tinggi, Ketua Pemuda, Ketua Wanita, Ketua Puteri dan Ahli Majlis yang lain. Bagaimana boleh dikatakan dia seorang saja harus memikul segala beban itu? Tak laksana, kena maki hamun. Dilaksana, suruh dia berhenti pula. Aduh, saya sampai hari ini saya fikir, memanglah tak adil lah diorang ni. Kau yang sedap-sedap dapat jawatan, anda yang bergelar dapat jadi menteri, yang tak mau meninggalkan keempukan, keenakan sebagai seorang menteri, maka anda tunding ke muka orang lain, seolah orang lain yang salah. Ini bagi saya cukup tak fair lah, brother. Nak main politik tu biarlah cara gentleman. Dulu saudara, saya ingat lah, dulu satu ketika dulu, soal jual beli ahli parlimen ke ahli Dewan Negeri ni melibatkan 1-2 orang saja. Adalah dulu yang ramai sekejap tu masa di Sabah lah. Era Tun Mustafa, peralihan dengan Haris Saleh. Adalah ramai lah sikit. Tapi melibatkan Dewan Negeri saja. Dan bukan kecoh macam hari ini. Tapi hari ini kecoh satu Melaya. Seantero dunia, memalukan. Sampai melibatkan pergi sembah dekat Agong, diganggu ketenteraman Duli Yang Maha Mulia Tanah Agong. Dan ada elemen-elemen yang seolah-olah ada melakukan pembohongan terhadap Agong. Tak patut. Masalah politik ni diseret bawa sampai ke istana. Yang masalahnya, selesaikanlah. Anda kalau tak ada cukup keabsahan, tak ada legitimate, macam saya selalu katakan, berhentilah. Ataupun secara gentleman, buatlah sidang Dewan Rakyat. Undi, habis cerita. Benda ni bukan susah sangat pun, tetapi di drag. Akhirnya berlakulah fesa beli-membeli, lelong-melelong wakil rakyat. Dulu ada langkah Sheraton. Langkah Sheraton terteraplah pimpinan Tun Dr. Mahathir. Dan hari ini mereka melakukan langkah Sheraton tu. Saya kata nak jatuhkan siapa? Sekarang ni daripada langkah Sheraton menjadi langkah Serai Pasifik. Sebab sudah ada pertemuan, sudah berlaku tawar-menawar, scheme of thing yang dibuat di Pan Pacific dah 3-4 hari dah. Jadi adalah 3-4 orang jumpa tempat mereka lakukan sebelah pejabat UMNO. Si Pacific tu sebelah pejabat UMNO. Jadi selama ni memanglah kita dengar langkah Kajang, langkah Sheraton. Tapi sekarang ni langkah Serai Pasifik. Targetnya UMNO. Ni saya hairan. Langkah Sheraton tu diupah untuk menjayakannya kerana untuk menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan. Sekarang ni yang kaji kerajaan adalah Kerajaan Perikatan Nasional. Hanya sebahagian saja ahli UMNO yang menyertai menjadi pimpinan dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Tak ada pun kata langkah ni Serai Pasifik tu nak menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional. Sebaliknya nak jatuhkan UMNO. Jadi semua ni saya kata cakap lain, depan lain, belakang lain. Nah sebenarnya saudara, dah seminggu dah pasal jual beli wakil rakyat ahli parlimen di Pan Pacific berjalan. Oh, dengan scheme of thing. Cuma yang saya katakan, bila anda nak memberi ataupun offer ataupun membuat tawaran, biarlah kepada orang yang memerlukan. Biarlah orang yang dignitinya berbeza. Kalau orang yang rapuh imannya, kalau orang yang rapuh tingkat perjuangannya, kalau orang yang betul-betul duduk dalam keadaan ifan, kamu offer kedudukan, kamu offer wang ringgit, mungkin terbayang di mata-matanya memberi kesenangan. Tapi yang hairannya sekarang ni, yang cuba dilakukan ialah untuk menyekat kemarahan daripada 14 orang. Saya dipahamkan ada lagi lebih kurang 10 orang. Bagi saya tak apalah kau ambil lah 10 orang tu, tapi kalau pergi ke Pan Pacific, anda nak jumpa dengan ahli parlimen balik. Datuk Aziz Rahim. Beliau memang bengang sebengang-bengangnya dengan Kementerian Luar. Jadi bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Takkan dia nak boleh di-offer? Satu benda yang bagi saya impossible. Dia dah buat ketetapan dia dengan UMNO.
Nak scheme of thing apa dengan dia? Nak kata nak apa RM1, dia pun bukanlah tak ada duit wangnya. Saudara. Kemudian yang kedua adalah ahli parlimen daripada Cameron Highland. Semalam saya dah bagi tahu, ahli parlimen Cameron Highland ini, Tuan Ramli, beliau latar belakangnya pegawai tinggi polis. Bukan orang yang boleh dijual beli. Yang tinggi jati dirinya. Jadi kau nak tahu apa pada dia? Saya pernah berbual-bual dengan berhormat ahli parlimen ke Cameron Highland ni masa di parlimen dululah, masa bajet apa semua. Dia kata dia sekarang ni dapat jadi ahli parlimen dah cukup besar dah pada dia. Sebab dia mewakili warga masyarakat orang asli dan dia nak memperjuangkan tentang kehidupan warga Bumiputera asli yang sekarang lama tertindas. Jadi dia tak nampak pada dia nak melompat sana melompat sini. Dia lebih fokus pada perjuangannya. Sebab dia merasakan masih lagi tidak diwujudkan. Tak ada keikhlasan. Dan pimpinan hari ini dia cakap pada saya, pimpinan hari ini pun tidak mahu ambil peduli tentang untuk nasib warga orang asli. Hanya sekadar hantar makanan begitu saja tak cukup. Mereka mahukan sebuah yayasan sebagaimana buat Felda untuk warga orang asli Bumiputera. Mereka pribumi asal. Jadi perjuangan dia begitu kental. Dia tidak mungkin mudah untuk disogok. Itu Tuan Ramli. Kemudian nak tanya lagi, scheme of thing nak apa macam mana dengan Ibu Muhammad Tengku Razali? Awal lagi dia dah kata, I'm not going to together. Tengku Razali minta supaya yang ada tu keluar, engkau nak pergi jumpa dia. Nak pergi pujuk dia. Itu dalam filem anak bapak tu, bakal punya hal tu. Sampai yang Muhammad Tengku Razali kata, janganlah, saya quote balik. Saya tak mau menguar kata ni, tapi saya quote balik. Yang Muhammad Tengku Razali kata, Barwa UMNO ni lah yang akan menghancurkan UMNO. Betul. Dan orang macam ni anda nak pujuk? Impossible, saudara. Kemudian, nak pujuk dan ni yang berhormat Datuk Nazlan daripada Jerantut. Jiwa dia, hati dia, rosak serosak-rosaknya. Saat dia mengembeling untuk membina masyarakat ni pekebun-pekebun kecil, penerois getah apa semua. Dia bagaikan terhalang perjuangannya. Dulu selama ni saya bercakap dengan dia kata dia awal dia jadi pengurusi lembaga getah asli ni, kemajuan getah asli ni. Dia kata selama ini kita membuat program hiliran. Getah-getah ini dia bekukan, dijual. Kenapa tidak kita buat huluan pula? Kita hasilkan di bumi kita ini, setiap produk yang kita dah hasil daripada getah ini, kita buat sendiri. Wujudkan kilang-kilang kecil, macam mana di luar negeri. Boleh, bukan tak boleh kita buat syarikat tayar sendiri. Bukan tak boleh kita buat macam-macam lah. Sedang dia berusaha ke arah begitu, dia bagaikan terhalang. Takkan dia nak maafkan, nak ampunkan kerajaan yang menghalang dia bercita-cita untuk memajukan warga getah asli. Tidak mungkin. Itu saudara Nazlan di Jerantut. Kemudian yang kelima, nak jumpa dengan Datuk Samsul Anwar Nasrallah. Dia sendiri jawatan menteri awal-awal lagi dia dah berhenti. No way, kata. Demi atas nama perjuangan, saya harus menyantuni parti, maruah parti, walaupun saya bergelar menteri, segala penuh keenakan. Don't offer me. Sorry, saya meletak jawatan sebagai menteri. Orang macam ini anda nak tawarkan? Orang macam ini anda nak jumpa dekat Pacific? Nak buat satu pasar komoditi ahli parlimen. Kemudian saudara YB Nizar daripada Parit. Dia sekarang ini banyak kekecewaan dia alami sebab dia nak memajukan, sebab dia diberitahu tugas supaya membangunkan masyarakat desa. Dia jaga hak ehwal pembangunan keluarga dan sebagainya. Orang Parit lain perangainya. Tak boleh dibeli. Dia bukan macam orang Pasir Salak. Nama aja. Sekejap ke kiri, sekejap ke kanan, sekejap ke kiri. Parit ni dia diam. Saya jangan lupa peristiwa dulu yang tumbangnya kerajaan di Perak bukan bermula dengan orang nama Nizar juga. Masa tu beliau sebagai ahli Dewan Negeri. Bukan yang ini. Yang terdahulu Datuk Nizar juga. Orang Parit ni lain. Rentaknya lain yo. Orang Perak, orang Parit ni, inilah ayat mengatakan biar dipapai asal bergaya. Dia bukan peduli pun dengan offer ni. There's no such skin of thing boleh membeli beliau. Kemudian yang ke-8, bolehkah anda pujuk orang yang bernama Datuk Seri Najib Tun Razak? Yang ini saya pening kepala.
Scheme opting apa nak offer dengan Datuk Najib? Mantan Perdana Menteri. Orang yang digulingkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Orang yang dikhianati oleh Perdana Menteri sekarang. Jadi anda nak pujuk Datuk Najib, okeylah Datuk Seri, marilah bersama-sama kita sokonglah kerajaan begini. Satu benda yang saya kata, saya tak boleh brain. Kemudian siapa lagi? Kemudian penggarang ahli parlimen penggarang Datuk Azalina Osman. Berkali-kali dia kata perjuangan dia tak mau memandulkan parlimen. Tapi bila dia melihat parlimen dimandulkan, dan orang macam ni kau nak pujuk balik? Dia bukan tak ada kelulusan, dia ada legal formnya, dan dia lah mantan menteri. Dan dia lah timbalan speaker. Kalau timbalan speaker pun dia rasa nak letak jawatan, apatah lagi yang nak skill opting ni, saya tak faham. Kemudian yang ke-10, anda nak offer dengan Datuk Seri Ahmad Maslan, Setiausaha Agung UMNO, yang berkali-kali mengatakan bahawa ahli UMNO yang tak mau menurut kehendak perlu diambil tindakan. Nah, saya bercakap benda ni seorang-seorang ni, saya nak ulas pada saya supaya kita faham tentang bagaimana mereka mewujudkan skim opting tapi membuang masa. Tak payahlah, sebab ada rentetannya saudara. Kemudian mereka nak jumpa dengan Tan Sri Nur Rahman Tanjung Karang. Awal-awal lagi dia duduk balon apa semua. Kemudian nak ambil orang macam Datuk Bermukhtar. Tak kena gaya, kerajaan Sabah pun runtuh. Beliau sebagai timbalan Ketua Menteri, dia pergi berjuang dengan Datuk Seri Syafiq Abdal. Habis kerajaan Perikatan Nasional di Sabah. Nah, ini realitinya saudara. Dan akhir sekali, skim opting nak jumpa Datuk Seri Zahid Hamidi yang ke-14. Ini 14 orang ni tak boleh nak ditawar lagi. Tak boleh nak ditune dah. Itu kekentalan jiwa mereka. Jadi jangan habis masa lah. Jangan memburukkan UMNO. Dan sekarang ni ada lagi yang akan menyusul. Ini yang anda takut mereka cuba kepung lah, tak ada masalah. Bermodalkan dengan 14 ini. Sebab Perdana Menteri kata 8 orang. Saya bagi tahu 14 orang. Nama seorang-seorang saya sebut sekarang. Boleh nafikan. Minta mereka nafikan. Ini keadaan saya. Apa yang saya nampak, landscape politik sekarang ni, mereka bukan nak bercakap soal ahli parlimen ini nak menyeberang. Sekarang ni, mereka berusaha pula mewujudkan satu perjumpaan, satu pertemuan, nak berjumpa dengan ketua-ketua bahagian pula. Untuk apa? Ketua-ketua bahagian ini akan dipengaruhi supaya hilang kepercayaan pada Zahid Hamidi. Lagi buat saya tak boleh fikir. Zahid Hamidi tak ambil tindakan macam saya kata tadi, dimaki hamun. Bila ambil tindakan, bukan dia seorang ambil tindakan, dia semua ahli majlis tinggi bersetuju apa semua tu, kena maki semua dia berhenti pula. Dan mereka sedap membuncitkan perut, membesarkan tambolok dengan jawatan, dapat duit, anda maki orang lain. Sebenarnya mereka sedang mahu berusaha untuk menghancurkan UMNO. This is a real thing. Sebab itu yang Muhammad Tengku Razali Hamzah mengatakan mereka adalah barwa. Sebab mereka sudah berhadapan untuk melihat bahawa yang toke-toke ni besar kemungkinan akan dipecat daripada ahli UMNO. Surat dah keluar. Surat daripada lembaga disiplin sudah dikeluarkan. Dan mereka akan disingkirkan daripada UMNO. So dalam penyingkiran ini, ke mana mereka nak pergi? Sebab itu saya katakan, please, teruskanlah anda membudi dengan dalam Perikatan Nasional. Mudah-mudahan anda dapat jawatan dalam parti PBM. Dan anda dapat terus kekal bertanding. Mudah-mudahan ada orang menyokong anda. Mudah-mudahan. Tetapi bagi UMNO tak ada dah. Sekali kaki melangkah, tidak mungkin UMNO pimpinannya akan berundur. Walaupun anda bergelar sebagai timbalan Perdana Menteri. If you decide to join them, by all means. UMNO pernah kehilangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. UMNO pernah kehilangan Tuan Musa Hitam. Jangan lupa. Jadi bagi UMNO, show must go on. Batra perlu berlayar. Jadi saudara Mahfuz Walad keluarkan surat pelucutan keahlian. Nah, sedang berlaku sekarang ni. Ini yang sedang mereka lakukan. Jadi tak dapat tanduk telinga dipulas. Jadi sekarang ni tumpukan pada Zahid. Suruh Zahid berhenti. Supaya tindakan tak boleh diambil pada mereka. Mana mahunya? Saya cakap terus terang.
Kalau setakat Datuk Seri Zahid ni adalah orang yang berlapang dada. Naik Tok Mat lebih teruk lagi. Naik Tok Mat, dan tak ada nak silap-silap pulut. Kau dengan kau apa dapati, out you go. Itu Tok Mat, lagi keras lagi. Datuk Zahid ada timbang sana, timbang sini. Ini kawan, ini fikir. Sebab kita bersahabat lama lah apa semua. Sama-sama dalam perjuangan semua. Not with Tok Mat. Jadi kalau anda kata, ini buang Zaid Hamidi, naik Tok Mat. Lepas itu Tok Mat tak betul. Naik siapa lagi? Anda saja yang betul. Orang yang sanggup menjual maruah UMNO. Anda yang sanggup menjual martabat parti kita hanya untuk mendapat kedudukan. Anda yang boleh merelakan, menghancurkan perasaan ahli akar umbi yang memenangkan anda sebagai wakil rakyat. Apa kata Datuk Saniza? Ketua UMNO bahagian Maran. Dia kecewa apabila ahli parlimen Maran, Datuk Ismail, boleh merapaskan ikrar untuk kekal menyokong Perikatan Nasional. Carry on. Bahawa dia ketua bahagian Datuk Saniza. Datuk Ismail, anda kena ingat, saya yakin sebab beliau mungkin merasakan ini adalah penggal terakhir beliau dalam parti UMNO, kerana beliau tumbang. Kalau dekat peringkat bahagian UMNO pun tumbang, apa lagi lah kalau anda nak menang pilihan raya. Kalah pula tu kata, kalau kalah tu dengan jaya tu kira ini kalah pada Datuk Saniza, ketua wanita. Leceh lah. Apa punya leceh punya menteri, carry on lah. Dan inilah yang keadaan sekarang, inilah mereka. Terus kalau tak ada masalah, anda nak kekal sebagai menteri. Sebab inilah pegang-pegang terakhir. Dan selalu kita ingat, tak lama brother. Ini dah bulan Ogos, September, Oktober, November, Disember, masuk Januari semua, masuk ke tahun yang keempat, sudah jeda waktu pilihan raya umum. Jadi mereka inilah calon-calon yang akan ditinggalkan oleh UMNO. Saya amat seronok, berkali-kali saya katakan, apa yang berlaku hari ini adalah sesuatu yang baik. Baik untuk UMNO memulihkan. Macam mana apa berlaku di Sabah, saudara? Apabila berlaku di Sabah. Bila di Sabah, dia orang tinggalkan UMNO ni. Daripada 24 ketua bahagian ni, melompat bila kita kalah itu hari. Tinggallah terkonting-konting Buah Mokhtar dengan 2 orang lagi. Saya lupa nama tu. Dan orang ingat bahawa UMNO ini ruyuk, tak ada lagi UMNO di Sabah. Tapi dengan semangat juang pimpinan Datuk Seri Hamidi, akhirnya UMNO Sabah bangkit. Mereka bangkit bukan kerana dengan wang ringgit, tidak, dengan semangat. Bahawa mereka merasakan yang ada, wolot-wolot yang ada tu dah dibersihkan. Jadi ada pimpinan baru yang mantap, yang kukuh perjuangan. Hari ini bahtera UMNO di Sabah makin kukuh. Tak ada masalah. M. Fazli, PAS dah mula menggunakan sentimen mufakat nasional. Itu memang cara mereka. Saya tak mau sebut lah. Kalau nanti saya balon PAS teruk lagi, saya tak nak lah. Bagi saya dah habis dah. Saya dah bercakap berkali-kali dah 3-4 bulan, 5 bulan dah saya bagi tahu. Apabila PAS bersedia mengambil PPM seperti mengundang ular berbisa masuk ke lambu, dan PAS bersama pula duduk dalam Perikatan Nasional, teruskanlah. Mereka merasakan seolah-olah diri mereka sebagai anak dara yang molek. Diperlukan. Jadi orang penting lah, pergi ke sini dialukan, pergi ke sini dialukan. Tak payahlah. Sebab itu, Yang Berhormat Maulid Tengku Razali bercakap dengan saya berkali-kali, sejak bila kita bergantung ke orang? UMNO must go solid. Tak ada keperluan. Lihatlah bahawa kepentingan apa yang kita dapat dengan PAS untuk di kawasan Pantai Barat. Di Pantai Timur okey, tapi hari ini kedudukan di Kelantan dah bercembera. Rakyat Kelantan dah tak boleh terima dah kepimpinan PAS. Kena pula Menteri Besar, di malam Menteri Besar bercakap banyak menyinggung. Apabila orang bercakap soal air, banyak air belakang apa nama tempat tu. Ada sungai tu. Rakyat Kelantan suka minum air sungai, mandi air sungai. Di saat negara dah capai merdeka 60 tahun. Itu mentaliti yang ada pada PAS. Rakyat Kelantan marah, kecewa, buka paip aja tengok TO kosong lah. Ataupun tertarik. Jadi mereka tidak mampu. Kebangkitan rakyat Kelantan begitu tinggi, saya malah nak sebut lah. Begitu juga di Terengganu. Lihatlah sendiri. Dan kejadian-kejadian yang berlaku sejak akhir-akhir ini, macam mana lebay-lebay tu. Macam-macam cerita kita dengar. Kita kahwin pakai handphone lah, cerita itu, cerita ini. Malah lah kita nak cakap soal tu. Lebih baik kita bercakap soal UMNO. Nah, dia berbalik kepada UMNO ni. Saya mengatakan inilah masanya Datuk Seri Zahid Hamidi dan pimpinan di tingkat 38 melakukan perubahan yang amat dinantikan
oleh warga Akar Umbi supaya ada lahirnya pemimpin yang segar. Dulu kita ni mencari-cari calon pemimpin. Sukarnya sehingga kita bila rasakan ni tak ada, susah lah. Sekarang tak ada dah. Anak-anak muda yang bawa didikan Datuk Ashraf dalam pergerakan pemuda ramai yang punya kelaikan. Jadi peguam macam Nazmi, macam Izzat di Kedah. Mantap pemikirannya, mantap ekonominya. Tak perlu pun dapat projek dari kerajaan. Dan ini adalah calon-calon pimpinan masa akan datang. Begitu juga dengan Zaidah Zarek, melatih gerakan Putih UMNO yang begitu mantap. Ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Dan mereka ini perlu diberi peluang. Inilah masa peluang terbaik bagi saya. Sebab itu mereka juga mengharapkan kalau boleh yang dah menyeberang sana terus, jangan balik lagi. Mereka tidak akan bersetuju, mereka tidak akan menerima ahli-ahli UMNO yang bergelar sama ada kau wakil rakyat ke, kau ahli parlimen ke, to make a comeback is no way. No way. Sebab bagi ahli UMNO merasakan you can fool someone once, but you cannot fool everybody at all the time. Anda boleh membohongi seseorang, tapi sesekali. Tapi anda tidak boleh membohongi masa dan setiap masa. Tak boleh. Tak bolehlah dengan bercakap retoriknya. Demi penyataan ummah. Penyataan ummah. Penyataan ummah apa benda lagi nak bercakap? Nak disanturkan mestilah Melayu ni bersih bersatu. Lepas tu diwujudkan naratif. Kalau UMNO ini nanti kalau kalah apa semua, UMNO ni akan memberi peluang kepada DAP make comeback. DAP 42 kursi je. Yang biasa berpeluk dengan DAP ada Parti PAS. Yang bersenggama dengan DAP adalah Parti PBM. Malahan anda juga yang bercakap dalam mesyuarat majlis tinggi. Oh, kalau kita tak bersama nanti mungkin PBM akan mengadakan dia punya CSA dengan DAP. UMNO tak ada. Yang Muhammad Mulia Tengku Razak kata UMNO bertanding solo. Clash. Nah sekarang ni marah sebab kita tak setuju lagi dengan PBM. Kita memang dah tak boleh. Nah, kalau selama hari ni ketua pergerakan pemuda amanah begitu lantang, UMNO ni tak guna lah. Sekarang apa terhegeh-hegeh nak tarik warga UMNO berada dengan mereka? Why? Kerana dah mula nampak kengerian. Bila berlakunya pilihan raya, rakyat tengah tunggu dengan dendam di hati. Saya dah bercakap berkali-kali. Warga bawah ni sekarang ni bakal menghadapi pilihan raya dengan dendam yang membara terhadap pimpinan dalam PBM kerana mereka merasakan bahawa mereka telah dipisahkan dengan kehidupan yang normal seperti dulu. Mereka melihat bahawa segala yang dijanji itu tidak terlaksana. Cakaplah apa pun. Sebab itu sekarang ni bila kalau orang yang bercakap tu orang macam Syahidan Kassim, yang bercakap tu macam Anwar Musa, yang bercakap yang terbaru ni Datuk Idris Yusof, kena bagulah begini. Saya terbayangkanlah bahawa sekarang ni padan pun mereka dengan istana ni bukan baik sangat. Saya tidak nampak kuntum-kuntum kemesraan mereka ni. Sebab saya teringat siapa yang tendang terajang pintu istana yang tak dapat jadi MB di Perlis. Siapa yang tabalkan orang lain sebagai Sultan di Kelantan dalam peristiwa di Bukit Barak? Siapa yang izinkan pengikutnya buat banner menghina Sultan Terengganu dan tak dapat jadi kelantikan Saudara Abdul Hamid. Idris Yusof kata nasib UMNO lebih baik dengan dengan PPM. Iyalah. Lepas tu naik banner lah, tak dapat jadi menteri besar, naik banner lah maki hamun Sultan Terengganu. Jangan selalu lupa. Saya tak akan lupa rentetan sejarah yang berlaku. Sebab itu bagi mereka sekarang ni, let them lah. UMNO akan lebih bersih. Saya beryakin Saudara Azimal Mansur ke, Saudara Abdul Halim ke, kalau anda diberi peluang bertanding, anda lebih baik daripada mereka. Jadi, they are not so special. Mereka bukannya satu orang yang maksum, yang hebat. Apa perjuangannya selama berada dalam UMNO? Lain tak ada. Tapi kerana sekarang ini nak jaga jawatan. Jawatan sebagai pengurusi Felda dapat gaji puluh-puluh ribu. Mungkin pula boleh jaga projek dan sebagainya. Keadaan itu maka mesti dipertahankan. Sedangkan kalau dia betul-betul ada dia punya jiwa, keyakinan, UMNO tetap make a comeback. Buatlah macam Datuk Samsul Nasarah.
Apa ada masalah? Berhenti ya. 2-3 bulan, terus paling lewat pun 2 tahun, we make a comeback. Mungkin dapat jawatan lebih baik daripada itu lagi. Rakyat sekarang ni menunggu. Sebab Datuk Samsul Nasara, dia turun ke gelanggang, dia pergi ke lapangan, dia menyantuni warga di Lenggong. Dia tahu apa kendak hati akarum di Lenggong. Sebab itu dia yakin bahawa pilihan raya akan datang, rakyat akan kembali kepada UMNO. Sebab itu bagi saya sekarang ni timbul pula masalah. Orang bercakap macam mana dengan MCA dengan MIC. Kita lupakan mereka. Biarkanlah dia dengan apa ini pimpinan yang ada. Teruskanlah, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Betul, saya tak nafikan. Jiwek Singh itu pemimpin yang baik bagi kawasan Tanjung Piai. Tapi itu kawasan majoriti Melayu. Sudah sampai masanya lah. So, Datuk Jafridin, now siapkan diri. Siapkan diri anda. Santuni setiap warga di peringkat Tanjung Piai. InsyaAllah boleh menang. Sebab majoriti kawasan itu kawasan Melayu. Selama hari ini kita berlapang dada, kita baik hati bagi mereka kemenangan. Begitu juga macam Sarabanan di Tapah. Majoritinya Melayu. Kalau orang Melayu tarik handbrake, minta maaf lah. Saya rasa kalau kita letakkan calon daripada Ketua UMNO bahagian Tapah, saya lebih yakin dapat undi lebih besar lagi. So, jadi anda merasakan tak bersama dengan kerajaan sekarang, sayang kedudukan menteri. Terus, kalau tak ada masalah pada kita. Tak ada masalah, kita dah ada 14 orang. Tapi, Tan Sri Muhammad, Tan Sri Perdana Menteri kata cuma 8 orang. Saya senyum malah bila dengar kenyataan itu, 8 orang saja. Macam mana nak dinafikan? Nombor-nombor yang saya sebut, itu tak sebut pun tentang MCA, MIC. Tak ada keperluan. Dengan 14 orang ni, dia ada a real kingmaker. Walaupun kita bukan 18 orang macam PAS. Tak apalah ahli UMNO sekarang ni yang jadi menteri, yang jadi timbalan menteri, sayang pada jawatan. Dan mereka juga akan dihukum oleh rakyat. Saya dulu dah membayangkan kalaulah UMNO dengan PAS bersama dalam Muafakat Nasional, kita membentuk kerajaan baik. Tapi dengan adanya perkembangan terbaru ini, rakyat lebih yakin pada UMNO. Bahawa terbukti UMNO ada jati diri. Warga bukan Melayu pun sudah lebih yakin dengan UMNO. They will make a comeback. Tak ada kemaslahan, tak ada kerisauan bagi saya. Kalau tak percaya, panggillah pilihan raya kecil. Yang sekarang ni tak ada lah, sebab dia ada waktu untuk mengadakan pilihan raya kecil dah tak ada dah. Jangan lupa 7 pilihan raya kita menang. Bukanlah kita nak mendewa-dewakan kehebatan kita, tidak. Kita menang di 7 pilihan raya itu kawasan yang kritikal. Kita memberi bantuan kawasan seperti Tanjung Piai. Kawasan majoriti Melayu. Walaupun kita letakkan calon itu daripada calon Cina, daripada MCA, menang besar. Ini realiti. So, jadi untuk masa akan datang, kita letak calon kita lah pula. Sorry lah nak buat macam mana. Kalau parti anda membuat keputusan nak meninggalkan kita, seronok lah kita. Lebih mudah. Selama hari ini, sejak daripada kemerdekaan, selama beberapa tahun dah, kita dengan daripada tahun 55. Kita pilihan raya, menang pilihan raya bersama dengan mereka. Daripada tahun 52. Perikatan MIC dengan MCA, UMNO, kita menang 51 kursi daripada 52 kursi. Kemudian tahun 1955 menang. Sehinggalah kita mencapai kemerdekaan 1957. So, dari itu kita memberi mereka 30 kursi. Bukan satu. 30. Tapi bagaimana performa mereka? Mereka tumbang satu demi satu. Pilihan raya yang lalu, kalau semua 30 kursi kita bagi pada MCA dengan MIC itu menang. Kita waktu itu UMNO dapat masa itu 79 kursi. 31 campur 79 masih boleh tubuh kerajaan lah. Waktu itu Sabah Sarawak akan bersama dengan kita. Ini realitinya. Kalau UMNO bertanding, saya mengharapkan bahawa calon-calon muda ni siapkan diri, cari duit, jangan bebankan ibu pejabat. Kali ini kita bertanding atas diri kita sendiri, atas keyakinan kita sendiri. Pertandingan yang kita gunakan dengan wang kita sendiri ini adalah jauh lebih baik, lebih bermakna kalau kita menang. Then kita boleh claim because of me. Saya rakyat yang nak terima saya. Saya mewakili parti, dengan jentera parti ini kita tidak mengharapkan bayaran wang ringgit. Kita nak membuktikan kali ini UMNO make a comeback. Should be this way. Kita lihat macam mana Parti Keadilan. Dengan besar payah pun mereka boleh menang.
Kali ini saya melihat untuk pilihan yang akan datang. Jadi kepada pimpinan-pimpinan yang cuba nak membeli dalam pasaran wakil rakyat, sama ada di hotel Sari Pasifik tu, eloklah berhenti. Cuma saya nak ingatkan kepada ahli akar umbi. Apa yang berlaku sekarang, mereka bukan nak beli lagi dah sebab 14 ahli parlimen tu tidak mungkin boleh dibeli dah. Tidak mungkin akan patah balik. Tetapi yang akan mereka lakukan adalah untuk menghancurkan UMNO kali kedua. This is a real parasite. Mereka sebenarnya niatnya, matlamatnya tak dapat tanduk, telinga dia pulas. Kali ini nak dihancurkan UMNO sehancur-hancur. Macam saya katakan, skim untuk menghancurkan UMNO sedang berjalan. Dah saya bagi tahu, mereka akan pecahkan Muafakat Nasional. Berjaya. Mereka akan pecahkan Barisan Nasional. Mula dah nampak bunga-bunga kejayaan. Dan sekarang ni, mereka akan mencari jalan tidak lain tak bukan untuk menghancurkan UMNO. That's it. Jadi warga akar umbi jangan terperangkap. Kalau ada ketua bahagian yang nampak mirip semua, ketua bahagian itu kita buang nanti. Cakap terus terang dengan ketua bahagian. Yang Muhammad, saya nak bagi tahu Yang Muhammad. Yang Muhammad ahli wakil rakyat. Saya menghormati Yang Muhammad. Tapi kalau Yang Muhammad nak menghancurkan UMNO, minta maaf. Kami tetap dengan UMNO, dengan pimpinan yang ada sekarang. Pimpinan yang ada harga diri. Ya, saudara ZMR, murahnya menjual maruah, itu mereka. Kita ni saudara, apalah artinya wang dan ringgit, siapa tak nak duit. Tetapi dalam keadaan kehidupan kita ini, maruah itu lebih berarti. Kita bukannya nak menjadi sundal-sundal malam. Saya minta maaf lah. Sekarang ni, pecahkan peringkat nasional. Yes, saudara Rizam. Memang sedang mereka lakukan. Mereka mahu memecahkan. Kita tak ada niat. Kita gentleman. Daripada dulu lagi, UMNO sentiasa gentleman. Sentiasa berlapang dada nak lawan-lawan. Bukan seorang ahli UMNO yang keluar daripada UMNO. Dr. Mahathir keluar daripada UMNO, Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar daripada UMNO, ramai. Tak ada masalah. Tapi UMNO, Bahtera UMNO terus berlayar. Kan kita mencari sahabat yang sejati. Apa yang kita perlukan hari ini? Apa yang diperlukan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi dan pimpinan daripada Tok Mat, bersama dengan Datuk Samsul Nasarah, bersama dengan Datuk Khalid Nordin, bersama dengan Tan Sri Sari Samad, we still have a great leader. Bersama-sama dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah dan Datuk Sri Najib. InsyaAllah, Bahtera UMNO kali ini lebih kukuh kerana juragan-juragannya, anak-anak kapalnya terdiri dari anak-anak muda yang berhati wajar. Come what may, Bahtera UMNO akan terus kita menyonsong angin selatan. Come what may, apa saja berlaku, Bahtera UMNO tetap berlayar dengan megahnya. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.